Assalamualaikum dan salam sejahtera pantau agenda reformasi bersama saya Irfan Faruqi di waktu ini. Kita mulakan dahulu sedikit pengenalan dan juga beberapa perkembangan berkenaan dengan ekonomi madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana antara lain bagi memastikan hal tujuan ekonomi negara terus berkembang, Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan ekonomi madani memperkasa rakyat. Antara lain ia adalah dokumen kerangka ekonomi baharu Malaysia bagi mengangkat semula darjat martabat negara. Perdana Menteri berkata kerangka itu akan menstruktur semula ekonomi ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia Tenggara sekaligus memberi limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan lebih bermutu. Tegas Perdana Menteri Ekonomi Madani adalah perihal mengangkat semula darjat dan martabat negara ini. Antara lain, dua tumpuan utama ditekankan iaitu menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia dan akhirnya memberi limpahan hasil kepada rakyat untuk menikmati kehidupan lebih berkualiti. Anwar yang juga Menteri Kewangan menarik perhatian ia adalah sebuah rencana menyeluruh dan teliti bagi menghadapi pelbagai tantangan saat ini yang mencakupi isu jangka panjang terkait daya saing dan daya tarikan negara sebagai destinasi pelaburan. Malah ia turut membabitkan isu semasa yang perlu segera ditangani seperti kenaikan kos sara hidup yang mengesankan rakyat. Dan sentiasa mempertahankan serta memelihara Dalam ucapan selama lebih sejam itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan sasaran ekonomi madani untuk jangka pendek yang telah digerakkan bagi menangani isu-isu segera yang memberi kesan kepada rakyat. Ini termasuk menyegerakan pelaksanaan projek sekolah dan klinik daif. pelbagai usaha kita lakukan, tambahan peruntukan, mudahkan tata cara perolehan serta turunkan kuasa pelaksanaan bagi mempercepat pelaksanaan projek-projek sekolah dan klinik daif. Kedua, menoktahkan kemiskinan tegar tahun ini juga 2023. Usaha telah digerakkan melalui inisiatif pendapatan rakyat supaya isi rumah miskin tegar punya peluang meningkatkan pendapatan mereka. Tidak hanya semata-mata menerima bantuan tunai langsung. Konsep payung rahmah turut diperkenalkan dan akan terus diperkukuhkan bagi menangani cabaran kos sara hidup. Dan untuk menghadam lebih lanjut berkenaan dengan ekonomi bandani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri, kita bersama-sama dengan tamu ketika ini Datuk Dr. Madeleine Burma, pengasas ekonomi. Terima kasih Datuk bersama kita. Biasa macam vibe pilihan raya dah. Walaupun belum mula pun lagi. 29 ni baru perjalanan. Tapi bila sebut tentang ekonomi madani ni Datuk. Dia menstrukturkan kembali ekonomi. So, nak tak nak kita terbawa bahawa ia seolah-olah nak cuba menyamai visi dasar ekonomi baharu. Daripada pandangan Datuk sendiri, selepas pada pengumuman itu, adakah ia satu langkah ataupun pengumuman yang cukup untuk betul-betul menstrukturkan semula ekonomi negara? Okey, terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi sedikit ulasan ataupun pandangan berkaitan dengan ekonomi madani yang baru diluncurkan pagi tadi. Memang itu adalah satu apa yang kita lihat di situ ialah usaha yang amat berhormat Perdana Menteri kita kerana dia perlu membawa pembaharuan. So menurut beliau ia adalah satu perkara baru, pembaharuan untuk memertabatkan ekonomi negara kita. Tapi kalau ditanya berkaitan dengan apakah dia sesuatu yang baru, saya rasa DEB itu memang kita tak boleh lari lah. Sebab DEB ni kalau kita lihat masa ia mula diperkenalkan, ia totally transform struktur ekonomi kita pada ketika itu. Kemudian diikut ke dasar wawasan negara, dasar pembangunan, mula-mula DEB, lepas tu dasar pembangunan dan dasar wawasan. Jadi kita melihat tahap-tahapnya. Tapi sekarang madani ini konteks dia lebih kepada apa yang saya lihat ialah cuba untuk menyelesaikan masalah semasa. So apa dia masalah semasa? Kos sara hidup. Whereas kalau you tengok DEB itu dia tak banyak. Dia hanya ingin mencapai perpaduan, perpaduan dengan menggunakan dua pendekatan. Satu, basmi kemiskinan tanpa bingkai kaum, dan yang kedua ialah untuk menyusun semula masyarakat. Bunyinya sangat very simple, straight. Tapi bila saya mendengar madani ini penting juga, saya menunggu sejam tu. Tapi Datuk Seri Anwar ni dia ini seorang yang pandai bercakap lah. So tapi seronok juga lah dengar ungkapan-ungkapan yang diberikan. So nak mencari dia, saya ada sedikit kelemahan saya ialah mungkin saya sukar untuk attention saya, span saya, sebab ada 7 yang dia disebut. And then kemudian apakah langkah-langkah yang nak dilakukan.
Saya ingat macam saya dengar budget speech pula. Itulah untuk jawapan pertama ni dulu. Dan bila sebut tentang hala tuju yang pertama yang Datuk sebutkan itu, antaranya ialah menjadikan Malaysia sebagai antara 30 ekonomi terbesar di dunia. Itu antaranya. Seterusnya soal penyertaan wanita dan sebagainya. Yes. Tapi adakah sasaran itu terlalu ambitious, Datuk? Dia tidak ambitious. Dia bagus. Sasaran is just a sasaran kan. Jadi maknanya kalau kita sudah ada benda yang ingin kita capai, maka kita akan berusaha. Tetapi dalam persekitaran ekonomi global sekarang, saya rasa memang apa yang dikatakan amat kita perlu kerja keras lah sebagai negara ya, sebab kita berhadapan dengan bukan saja apa yang sedang berlaku sekarang geopolitik dunia satu, and then the trade wars between or the tech wars between US dengan China, and then lepas tu kita berhadapan dengan saingan rantau kita. So jadi banyak perkara yang perlu dihadapi. Tetapi itu matlamat yang baik iaitu untuk mencapai status yang seperti disebutkan yang teratas. Tapi dia banyak lagi indeks lain. Yang saya risau tu rasuah tu. Indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas. Betul. Sekarang kita nombor berapa? 40 lebih kalau tak silap. Ada di senarai kan. Biar saya cek lah Datuk. Tapi sementara itu teruskan Datuk. Bagi saya kalau tak silap saya kita number 41 ke seperti. Ada makin ni lagi lah bagi saya. It's not getting better. So that really requires perlu pembaharuan dari segi bukan saja ekonomi tetapi juga dari segi cara kita mengurus negara kita. Ketika ini kita tangga 61 Datuk. 61. Ya, kurang markah daripada 48 jadi 47. Oh okey. Dia makin merosot di situ. Merosot tapi sekali lagi dia menarik sebab disertakan soal indeks persepsi rasuah. Adakah itu juga memberikan penjelasan berkenaan dengan visi Datuk Seri Anwar, iaitu ekonomi tidak boleh hanya terbangun berdasarkan angka ekonomi semata-mata tapi harus juga menyelesaikan isu-isu urus tadbir termasuk rasuah. Adakah itu satu tindakan yang baik? Okey. Bila kita mendengar, apabila pertama kali saya mendengar istilah madani ni, mula-mula dia bukan benda yang baru kalau kita dengar. Sebab saya generasi, bukan sama generasi kita berbeza. Saya generasi yang tahun 1997 dulu, krisis saya ada, and then ada sempat Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Pendidikan dan sempat melihat dia berjuang di UM dan sebagainya. Jadi saya antara mereka, bukan saya sajalah, maknanya kami dari generasi yang melihat perkembangan beliau. Dan beliau sering dikaitkan dengan perjuangan, dikaitkan dengan isu-isu yang berkait dengan rakyat ya. So tapi bila pertuduhan terhadap dia itu berkaitan dengan rasuah dulu, so jadi bila isu CPI ni, Corruption Perception Index ini pun terpaksa dibincangkan dalam konteks dunia sekarang, sebab dunia sekarang you tidak boleh hanya melihat indikator ekonomi saja. Okey, ekonomi itu selalunya indikator dia keluar dalam negara kasar. Tapi bila pelabur nak datang, dia nak datang melabur di negara kita, dia nak tengok, saya ni nak masukkan, saya nak melabur duit 1 bilion lah for example. Dia kata, macam mana urus duit? Jangan-jangan separuh daripada tu terpaksa untuk melincirkan urusan. Itu yang kita bukan kita. Itu yang kita khawatir pelabur-pelabur asing, sebab kita bersaing dengan negara di rantau Asia. So kalau persepsi indeks CPI kita di rendah, atau when I say rendah tu maksudnya kita punya image kita tu rendah di kalangan mata antarabangsa, maka kita berhadapan dengan situasi yang sangat sukarlah sebab dia akan ada indeks yang menunjukkan tentang competitiveness index, but our competitiveness is okay. It's okay, okay. But not the CPI, not the corruption. And then lepas tu kita akan berhadapan dengan the ease of doing business. Dia ada indeks, so banyak indeks yang perlu diambil kira dan kita terpaksa akur dengan indeks tersebut. Itulah. Jadi bila disebut ditanya tadi, adakah indeks ini perlu? Bagi saya dia sangat perlu. Boleh dicapai dalam masa yang singkat? Kita perlu bekerja keras. Sebab dia indeks persepsi. I see. Dia is not real. So it is a perception of orang terhadap negara kita. So daripada berapa 160 buah negara, so jadi ramai di kalangan adalah soal selidik dia, metodologi dia. Macam contoh, untuk tahu sama ada saya ni rasuah atau tidak, so indeks tu dia akan bertanya you,
So you pun akan buat catatan Dr. Madeline ni, dia kata indeks dia tu jadi sama ada saya tinggi atau rendah berdasarkan your perception. So now is how do we manage perception satu, but of course the reality of that perception pun kena betul. So jadi jangan ada orang datang ke negara kita banding kita dengan negara jiran mengatakan aduh kos untuk berurus niaga dengan Malaysia ni untuk mendapatkan lesen memerlukan mungkin 31 hari. Sedangkan di negara jiran mungkin hanya 10 hari. Because the longer it take, lagi lama benda tu untuk menguruskan perniagaan, maka di situlah masalah wang pelincir perlu ada, the cost of doing business menjadi lebih tinggi. Itu yang kita perlu uruskan dan bagi saya memang penting perlu ada benda tu. Selain daripada itu juga, antara perkara yang dibangkitkan soal kemanfaatan fiskal untuk turunkan defisit fiskal pada 3%. Sekarang 5%, kemudian nak pergi ke 3%. Tapi inilah Datuk Seri Anwar Ibrahim dia sinonim dengan Menteri Kewangan terbaik Asia ketika beliau menjadi Menteri Kewangan. Tapi adakah ini satu sasaran yang disifatkan sebagai personal kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk buktikan bahawa dia boleh buat kurangkan defisit kepada 3%? Okey, benda ini memang dituntut pada negara kita ya. Sebab defisit fiskal ini adalah suatu sebab dia berkait dengan beban hutang negara juga ya. So dia menunjukkan ketakupayaan jadi kedudukan ekonomi itu menunjukkan keupayaan seseorang yang menjadi Perdana Menteri dan juga khasnya menjadi Menteri Keuangan ya. Jadi betul lah tadi disebutkan mungkin sekarang dia dah jadi Menteri Keuangan jadi benda tu akan terkait dengan dia. So menurunkan kepada 3% tu memang satu saya rasa itulah saya kata dalam senario ekonomi sekarang dengan hasil kita yang kurang menentu and then perbelanjaan yang masih lagi tinggi, kita doakan aja jangan ada sekali lagi ada apa yang bersifat pandemik di mana kita perlu mengeluarkan wang yang banyak untuk perbelanjaan. So kita just harap that one, but even then nak mengurangkan daripada dia mengurangkan peratusan tu daripada 6 ke 3. Oh my goodness, that's quite a jump lah. Tapi realiti ekonomi global memang ada ke, Datuk? Negara yang defisitnya itu serendah itu sebab kenampak gaya kalau negara-negara ekonomi maju itu trendingnya itu lebih 50%, 100% daripada KDNK. Yalah, tapi kalau kita tengok yang ini nak turun tu daripada 6 ke 3%. Dia bukan dari 6.4% turun ke 6, gradual, okay? Dan kalau kita lihat ya tuntutan sebenarnya ini adalah antara desakan yang dikemukakan oleh Bank Dunia sebagainya sebab ini antara konsep dia inilah kita ini dicorak oleh Bank Dunia ataupun ILO dan sebagainya dalam urusan pentadbiran ekonomi negara, maka kita diminta dan di situ juga peranan dimainkan oleh rating agencies. Rating agencies ni dia juga melihat benda tu. So dia kata Malaysia belum lagi berupaya untuk mengurangkan perbelanjaan dia. Hutang dia masih lagi tinggi. Itu yang dia akan pressure kita. So bila dia dah pressure kita, rating kita dia akan letak rating kita rendah. Bila rating kita rendah, pelabur asing pun tengok, ini adalah sebuah negara yang tidak berupaya untuk mengurus ekonominya. Dia belanja terlebih, lepas tu hutang bertrilion-trilion. Itu yang banyak negara-negara membangun. Negara seperti Afrika dan sebagainya terperangkap dalam diskancah apa yang dicorak oleh sistem ekonomi dunia. Itulah kalau kita lihat ada di setengah menteri dan juga perdana-perdana menteri kita, mungkin tak perlu sebut nama, yang amat menentang cengkaman daripada institusi luar ini. Baik, dan persoalan seterusnya kita bangkitkan berkenaan dengan bagaimana dengan pengurangan defisit itu boleh memberikan manfaat kepada rakyat. Tapi jawapan itu kita akan bawakan kepada anda selepas kita kembali berehat. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali di waktu ini, tapi sebelum kita meneruskan perbincangan, ini lagi perkembangan berkenaan dengan ekonomi madani yang dilancarkan oleh Perdana Menteri yang dalam ucapannya semasa peluncuran program ekonomi madani Pemperkasa Rakyat juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyentuh mengenai pejabat awam. Beliau beri jaminan mengenai komitmen kerajaan untuk terus menyelaraskan gaji pejabat awam dengan melihat kepada kemampuan kewangan kerajaan. Serentak itu, bantuan khas penghargaan yang akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam termasuk lantikan
kontrak serta lebih 1 juta pesara diumumkan Anwar yang juga Menteri Kewangan. Perdana Menteri berharap bantuan berkenaan berupaya menyuntik semangat penjawat awam supaya memberi perkhidmatan terbaik sekaligus membantu ruang fiskal kerajaan merealisasikan gaji baharu perkhidmatan awam. Bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah. Serta RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencen, penerima pencen terbitan, pesara KWSP, pesara bersara pilihan dan belum menerima pencen, veteran berpencen serta veteran yang tidak berpencen. Berikutnya, program latihan dan pembiayaan akan dipergiatkan untuk golongan sasar termasuk wanita dan belia bagi mendukung peluang keusahawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menambah peruntukan pinjaman mikro usahawan sebanyak RM400 juta bagi membantu penjaja dan peniaga kecil mengembang dan meningkatkan perniagaan. Sukacita diumumkan kerajaan akan menambah lagi peruntukan RM400 juta untuk pinjaman mikro di bawah agensi termasuk SME Corp, Tekun, Mara dan Teraju. Sementara itu, geran padanan digitalisasi akan ditambah RM100 juta bagi membantu PMKS menyegerakan peralihan pendigitalan modal perniagaan mereka. Pelaksanaan Digital ID juga akan disegerakan bagi membolehkan usahawan mengembangkan perniagaan dalam talian dan aplikasi berkaitan sebagai aspirasi memacu reformasi ekonomi digital selain dukungan daripada syarikat pemula. Kerajaan mengalukan syarikat pemula Malaysia seperti Policy Street, Dropi, La Pasar dan Funding Societies yang boleh menjadi agen perubahan sektor PMKS melalui penyediaan pembiayaan alternatif seperti equity crowdfunding. Tetapi ia tidak harus hanya bergantung kepada permintaan domestik, tetapi harus menjelajah untuk mendapatkan pasaran di peringkat luar. Kementerian Desa dan Wilayah umpamanya telah menetapkan supaya semua agensi-agensi di bawah yang memberikan ruang kepada peniaga-peniaga kecil supaya dapat dirangkul, diperkenalkan, diperbaiki mutu pengeluaran dan produktiviti supaya mendapat tembusan ke pasaran antarabangsa. Kita akan teruskan perbincangan bersama dengan Datuk Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi yang bersama kita di waktu ini. Datuk, sebelum kita berehat tadi, kita bangkitkan soal mengurangkan defisit kepada 3%. Itu kita nak bangkitkan persoalannya bagaimana rakyat boleh menerima manfaat daripada cita-cita tersebut, Datuk? Okey, terima kasih. Kalau kita bincang tentang fiskal, dasar fiskal dan sebagainya ataupun defisit itu tadi, ia lebih bersifat makro. Jadi ini bermaksud ialah ekonomi negara secara keseluruhan. Tapi seperti yang kita sedia maklum, apabila kita boleh menyelesaikan isu di peringkat makro, maka diharapkan dia akan what we call trickling down, akan terkesan kepada rakyat. Now, bila antara punca masalah defisit ini berlaku ialah apabila kerajaan berbelanja lebih daripada hasil, maknanya pendapatan dia lebih rendah sedangkan dia berbelanja lebih. Itu yang kadang-kadang dia terpaksa buat hutang. Kita bercerita ekonomi 101 sekarang. So jadi apa yang berlaku, antara perkara juga yang berlaku ialah di mana pemberian subsidi. Jadi pemberian subsidi ini menyebabkan banyak yang perlu dibelanja, yang akan keluar daripada perbelanjaan kerajaan ini. Kan dua poket ni, ini masuk, ini yang keluar kan. Jadi yang masuk ni sikit, yang keluar tu banyak. So jadi apa yang nak dilakukan sekarang supaya memastikan jangan yang keluar tu terlalu banyak. Okey. So jadi kalau kita lihat apakah dia kesan dia kepada negara? Dia lebih kepada ekonomi secara keseluruhan. Rakyat akan mengeluh sebab dia melibatkan, mungkin ada nanti kita akan mendengar subsidi rationalisasi subsidi. Akan mendengarlah kita, rakyat kita akan berkata, sebab kita dah macam seolah-olah
ada orang yang berkatalah, ahli ekonomi yang mengatakan bahawa kita dah ketagih. Dia dah level ketagih. Maknanya kalau tidak diberi subsidi memang akan mengamuk. Akan mengamuk. Sedangkan kalau kita tengok ke jumlah nilai keseluruhan subsidi yang diberikan kepada rakyat is lebih berapa puluh bilion, dan bayangkan kalau dengan subsidi yang diberikan tu untuk minyak kita dan juga untuk minyak masak pun ada. Dan ada juga kita lihat of course petroleum dan sebagainya. Jadi subsidi ini memang bayangkan kalau tidak ada subsidi. So kita rakyat memang akan bising. Tetapi untuk membiayai subsidi ini, dia perlu datang daripada, pasti perlu ada duit kan. Ini yang nak dikurangkan. Jadi kalau dikurangkan, jadi kita mengharapkan dengan pendapatan kerajaan akan okey lah. Kan? Jadi tidaklah dikatakan begitu macam sekarang 6% of KDNK kita. So jadi on one hand, government is okay. Maknanya antara desakan dia ialah supaya kerajaan is good image wise. So kita akan dapat pelabur asing datang. Sebab Malaysia ni sudah bagus ni. So pelabur asing akan datang, wujudkan peluang pekerjaan. Tetapi kalau ditanya rakyat, dia akan berasa tu. Dia akan kata, dia ada kerinduan tentang subsidi yang akan ditarik balik nanti. So benda-benda macam tu yang akan perlu diperhalusi dari segi pendekatan, dan di sini komunikasi kepada rakyat tu sangat penting. Maknanya government ataupun pejabat yang amat berhormat Perdana Menteri perlu how to communicate that idea. Sebab benda ni rakyat nak je. Dia kata lagi banyak subsidi lagi bagus. You cannot blame them sebab kos sara hidup very high. So jadi, tetapi on the other hand, government cannot continue doing that. Betul. Kalau kecuali kita berani nak bayar cukai tinggi. Saya tak sanggup. Tapi itu persoalan menarik untuk kita bangkitkan seterusnya. Datuk memandangkan ini merupakan cita-cita besar. Ekonomi madani memperkasa rakyat, menstrukturkan semula ekonomi. Jadi seperti mana Datuk nyatakan tadi, untuk mencapai cita-cita tersebut, the price is high. Yes. And then are we willing to pay that price? Betul. Jadi persoalan seterusnya adalah apa pada pandangan Datuk yang mungkin akan menjadi halangan kepada cita-cita ini, yang mungkin datang daripada rakyat yang cuba untuk diberikan perkhidmatan itu oleh Perdana Menteri kepada rakyat itu sendiri. Okay. Apa halangan itu, Datuk? Ini kos macam seperti yang dikatakan ya. Bila mendengar madani itu bunyi dia memang menarik kan. Bagi saya is a very attractive concept ya. Saya pun semasa saya dulu membuat masters dan PhD, saya memang orang pembangunan. Memang bidang saya bidang pembangunan. Dalam aspek pembangunan ini ada satu yang dipanggil humanizing economy. Bagaimana kita memanusiakan ekonomi itu. Sebab apa yang menjadi masalah sekarang ialah ekonomi terlalu profit centric. Dia terlalu berpaksikan dia nak untung aja, sedangkan untung itu tidak diagihkan. Okey. Jadi apa yang amat berhormat Perdana Menteri kita cuba lakukan ialah dan beliau seringkali kita dengar ungkapan dia, okey, konsep madani ini ialah konsep bagaimana nak memanusiakan ekonomi itu. So balik kepada cerita tadi, supaya kalau kita tengok dua matlamat yang besar dalam madani ini, dia kata ialah satu ialah memertabatkan ekonomi kita, supaya kita menjadi ekonomi yang orang lihat di rantau Asia ini. So itu nombor satu. Dan yang kedua ialah konsep rakyat itu sendiri. Bagaimana hasil daripada pertumbuhan ekonomi itu dapat diagihkan, dapat dinikmati oleh rakyat. Nah, ini sama dengan selaras tadi yang saya kata, how do you humanize economic? Satu ialah what we call growth with redistribution. Pertumbuhan dengan agihan semula. Itu memang kalau menggunakan akronim dia, growth with redistribution, growth with redistribution, GWR. Yes. Maksudnya kalau dulu is only growth, semua nak mensasarkan pertumbuhan. Sebab kita, itu ketagih pertumbuhan pula. No, you nak pertumbuhan supaya ini meningkat, yang ini semua. Memang dia bagus. Tetapi pertumbuhan semata-mata, tetapi kalau pertumbuhan itu tidak dinikmati oleh rakyat pun tidak ada makna. Dan inilah kegagalan dan yang banyak dibincangkan oleh ahli-ahli ekonomi barat sekarang. Ramai penulis ataupun pemenang hadiah Nobel ataupun Nobel laureates yang mula mempersoalkan bahawa sekarang ekonomi terlalu sangat mensasarkan. We are too being driven by syarikat-syarikat gergasi yang menguasai ekonomi dunia. So jadi
apa yang dibawa oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sesuatu yang segar bagi saya. Sesuatu dia bukan yang baru, dia tidak baru, tetapi dalam kita negara kita sekarang orang semua sibuk nak mencapai ini, nak laju ni, nak especially after post COVID. Kita mendengar how to humanize ekonomi manusiawi. Wah, saya kata ini sesuatu yang baru. Bukan barulah. Wow, segar baliklah saya. So jadi bagi saya it is something in that sense, benda ini adalah sesuatu yang bagi orang seperti saya banyak mengkaji tentang kemiskinan, agihan dan sebagainya, saya amat mengalu-alukan usaha yang dilakukan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi macam tadilah ada kosnya. Banyak bukan risiko lah, kos-kos yang perlu ditanggung oleh rakyat juga. Bukan kalau kita nak berubah kita tidak boleh menyelesaikan masalah semasa menggunakan pendekatan yang lama. So perlu ada perubahan. So perlu ada pengorbanan. Apa yang perlu ditambah baik, kita tambah baik. Yang belum dibuat, kita perlu lakukan. Dan kalau apa yang dah baik, as I said, kita tambah baik. So kita sebagai rakyat, this is the government of the day. So ada benda yang ingin dibawa. So kita work hard, we work together. Kita tak boleh hanya menuding jari dan mengatakan itu tanggungjawab kerajaan, itu tanggungjawab sama-samalah. Saya cuma nak duduk aja, nak nunggu bantuan yang nak diberikan. Baik. So itulah dia. Terima kasih kepada Datuk Dr. Madani Berhormat, Pengasas Ekonomi, kongsikan sedikit sebanyak berkenaan bagaimana kita boleh menghadam ekonomi madani yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Growth with redistribution, saya rasa itu merupakan kupasan seterusnya, kerana ketika ini dari sudut dasarnya kerajaan cuba meminimalkan kesan itu kepada rakyat. Kita cuba redistribute balik, tapi subsidi untuk masyarakat terendah kita kekalkan, tapi yang paling kaya itu cuba kita tarik dan kita gantikan dengan perkara lain. Tapi itu perbincangan untuk siri-siri yang berikutnya. Tapi untuk waktu ini, kita ucapkan terima kasih sekali kepada Datuk Dr. Madani Berhormat dan kita akan tangguhkan dulu perbincangan di waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.